Sebab itulah Menteri Keuangan kita dahulu tahun 90-an memperkenalkan konsep apa tuan-tuan? Bank Islam. Memperkenalkan takaful. Konsep takaful. Memperkenalkan Universiti Islam Malaysia. Siapakah Menteri Keuangan itu tuan-tuan? Siapakah Menteri Keuangan tersebut? Timbalan Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Keuangan dan juga Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu yang memperkenalkan ketiga-tiga ini, sedangkan pada waktu itu insurans adalah convention yang banyak bergelumang dengan riba dan juga pelaburan haram. Begitu juga dengan pinjaman-pinjaman. Siapakah dia? Dia adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahun ujung 80-an, awal 90-an, beliaulah yang memperkenalkan konsep-konsep ini. Yang ni semua walaun-walaun budak-budak yang baru naap tak tahu. UIA tu, Universiti Islam Antarabangsa, adalah daripada brainchild Anwar Ibrahim. Takaful, konsep takaful. Bukan takaful. Insurans takaful, ilham Anwar Ibrahim. Sama juga Bank Islam, ilham Anwar Ibrahim. Yang menentang Bank Islam, siapa tuan-tuan? Hadi Awang. Hadi Awang pada zaman tu, jangan tak tahu. So, balik kepada cerita kita tadi, bila kita kata menunggang agama, itulah maksudnya, kita kata politik itu berdasarkan kepada prinsip-prinsip agama. Itu betul. Isu dia adalah dia menggunakan agama, mempolitikkan agama. Apa mempolitikkan agama? Dia macam tadilah. Sama juga mempolitikkan bangsa. Mempolitikkan agama dan mempolitikkan bangsa itu sama. Macam mana mempolitikkan agama dan mempolitikkan bangsa itu sama, tuan-tuan? Kita bercerita tentang bangsa, itu saya kata itu. Dia cerita tentang agama. Salah ke? Tak salah. Politik dalam agama wujud. Wujud. Kita terima. Kita tak pernah menafikan. Al-Mawardi kalau kita tengok. Said Abu Ala Al-Maududi kalau kita bercakap asal ada mana. Kalau kita bercakap tentang even buku-buku seperti apa kita tafsir even Ibn Taymiyah, kalau kita tengok Ibn Kathir, kalau kita bahas even kepada Said Qutb, Fizilal Al-Quran dan sebagainya, banyak kalau kita tengok ada penceritaan tentang politik. Kita tak menolak dengan tentang perkara tersebut. Hamka sendiri kalau kita tengok ada penulisan-penulisan tentang politik. Tetapi adakah itu sahaja Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya adalah bukan agama yang memandu mereka. Mereka yang memandu agama. Macam mana orang memandu agama ni, Is? Orang memandu agama, okey, dia buat satu perkara. Dia buat satu benda. Benda tu tak boleh. Tapi dia cari dalil kata boleh. Itu bukan rasuah, itu sedekah. Itu maksud dia, faham? Itu maksudnya memandu agama. Tuan-tuan, ni saya nak cerita. Tok Guru saya pernah kata, kalau kita nak cari dalil untuk justifikan apa yang kita buat, arak tu boleh jadi halal. Betul. Kalau tak, mana datang ajaran sesat, tuan-tuan? Hari ini, kecoh ajaran sesat kata bahawa Allah dan Muhammad itu adalah satu. Yang Muhammad itu adalah Allah. Sebenarnya Muhammad itu adalah Allah. Tuan-tuan, pemikiran itu bukan baru. Pemikiran sebegini, di mana dia ambil dalil, kemudian dia bawa dalil itu supaya ikut dia. Bukan baru. Kita tengok, Imam Mahdi itu daripada kalangan orang Melayu. Sebab Bani Tamim. Huruf ta, huruf mim. Tamim, ta tu tanah, mim tu Melayu. Tanah Melayu. Jadi bermaksud, datangnya Mahdi itu datang daripada tanah Melayu. You see macam mana orang akan ambil dalil, kemudian dia akan mol, susun, buat supaya ikut apa yang dia nak. Sebab itu wujud Rasul Melayu. Ingat Rasul Melayu, Rasul Melayu kata apa, tuan-tuan? Rasulullah itu Khatimul Anbiya. Dia kata adalah penghatam segala Nabi. Khatam, penutup segala Nabi. Dia kata penutup. Tetapi bukan Nabi yang terakhir. Dia pusing kat situ. Itu yang kita faham dan kita maksudkan sebagai orang yang mengambil dalil. Ambil dalil itu, dia buat supaya dalil itu ikut apa dia punya selera dan hawa nafsu dia. Itu maksud dia. Dan ini yang berlaku kepada PAS. Sedekah, rasuah jadi sedekah. Bila datang 1MDB, ana puas hati. Bila kita berakan dengan Pakatan Rakyat pada waktu, UMNO sebagai lawan, bagi duit, tak apa, kita tak ada masalah. Janji Melayu Islam terjaga. Bagi dia itu bukan haram. Ambil duit khianat kawan itu bukan haram. Zaman 2020, jatuh kerajaan, PAS bersama dengan Bersatu untuk menjatuhkan kerajaan yang sah. Khianat, padahal ayat Quran jelas menyebut tentang dosa khianat. Haramnya khianat kepada amanah. Antara ciri orang munafik, bila diberi amanah mereka khianat.
Jelas. Jelas tuan-tuan. Tapi mereka buat. Dan mereka guna ayat Quran, hadis, ijma' qiyas untuk menjustifikasikan perbuatan haram mereka. Tetapi dia kata apa? Oh tak, kami menggunakan Al-Quran untuk kami buat tindakan. Salah. Sebenarnya apa mereka buat? Mereka buat tindakan dan dia petik ayat-ayat Quran untuk justifikasikan benda itu sebagai betul. Sebab itu kalau kita nak guna ayat Quran, banyak benda kita boleh justifikasi. Kita boleh justify kan? Sebab itu Imam Al-Ghazali dia tulis, antara ciri ulama su', ulama jahat. Ulama ni dia ada kedua kategori, ulama yang baik, ulama yang jahat. Antaranya adalah dia akan menggunakan ilmu dia. Dia akan menggunakan apa yang dia tahu, pengetahuan dia untuk mencapai kepentingan peribadi dia. Dia akan guna untuk mencapai kepentingan peribadi dia. Dan orang inilah yang kita kata mempolitikkan agama. Bagi saya perkataan tu pun tak keras. Bagi saya, kalau saya berucap dekat Saifuddin, saya kata apa? Orang inilah yang memandu dalil. Bukan dalil tu memandu dia, dia memandu dalil. Driving dalil Al-Quran dan As-Sunnah supaya semua dalil itu ikut apa yang dia nak. Again, itulah rasuah jadi sedekah, tuan-tuan. Di situlah di mana rasuah jadi sedekah. Sama juga dengan Mahathir tadi. Bila kita bercakap tentang orang Melayu, dia kata Melayu ini, kita kena buat proklamasi Melayu untuk menyatukan orang Melayu yang kini semakin berpecah akibat berpolitik negara. Tuan-tuan, saya nak tanya, yang keluar daripada UMNO menubuhkan bersatu itu siapa? Yang keluar daripada bersatu menubuhkan berjuang itu siapa? Yang keluar daripada bersatu sehingga jatuh kerajaan Pakatan Harapan itu siapa? Yang keluar daripada pejuang menyertai Putra untuk nak menubuhkan GTA itu siapa? Yang keluar, yang bersama dengan GTA menyertai Perikatan Nasional nak menjatuhkan kerajaan sekarang itu siapa? So yang berpecahnya bukan orang Melayu, tuan-tuan. Orang Melayu tak pernah berpecah. Yang berpecahnya adalah segelintir kecil pasukan ini. Mereka yang berpecah. Hakikat, ini hakikat. Dan ini tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun. Yang keluarnya dia, yang berpecahnya dia, tetapi dia tuduh orang Melayu berpecah. Orang Melayu steady je. Majoriti kita yang tak ikut politik ni tak ada berpecah, okey je. Macam tu je lah kita. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa sekarang ini dia ringkan? Dia goncangkan loceng Melayu, loceng agama. Ni dua-dua ni. PAS dan juga Mahathir ni sama. Loceng Melayu, loceng bangsa dan loceng agama. Kenapa nak dimainkan? Again, kalau ni cerita tahun 20 tahun, 30 tahun, 20 tahun lah, zaman tahun 90-an dulu, boleh lah Mahathir. Zaman tu tak ada social media, tak ada internet. Yang ada dia punya sumber, kalau tak Utusan Malaysia, Berita Harian, News Straits Times, TV3, RTM. Siapa tak tahu zaman sebelum ada Astro, dia ada TV1, TV2, TV3. Dia ada 3 channel je. Sebelum ada TV7, TV8, TV9, sebelum ada itu semua, ada 3 channel. Saya pernah hidup di zaman ada 2 channel. Dan pada masa itu saya juga pernah hidup di zaman masa di Sabah dan Sarawak berbeza, tuan-tuan. Ni budak-budak rasa, pernah ke berbeza? Ya, kita beza setengah jam. Dia ada masa Malaysia Timur dan masa Malaysia Barat. Beza kita setengah jam. Sebelum Mahathir satukan, kalau tak silap tahun 88 kalau tak silap saya lah. Correct me if I'm wrong. Kita pernah ada beza masa. Maksudnya, tuan-tuan, zaman tu bolehlah kita sembang macam ni. Zaman sekarang ni semua ada benda ni. Ni kita semua ada benda Allah ni. Dinamakan handphone, telefon, internet di ujung jari. Dan kenapa Mahathir takutkan Anwar? Ini central question, tuan-tuan. Central question. Jawapan dia mudah saja. Anwar akan bunuh karier politik bukan setakat Mahathir, tetapi juga legasi Mahathir, kroni-kroni Mahathir dan juga apa yang sewaktu dengannya. Tuan-tuan, kalau nak belajar orang berjaya, belajarlah dengan Mahathir. Mahathir ni bukan billionaire, tetapi dia telah menghasilkan 3 anak yang billionaire. Kalau tak billionaire pun millionaire lah. Kan? Kalau tak billionaire pun millionaire. Hebatnya Melayu bernama Mahathir. Melayu bernama Mahathir ni. Yang kaya anak-anak dia dan kroni-kroni dia je. Dan ada yang tanya tadi, Mahathir kena ke Is? Saya kata, central, tiang. Orang Sarawak kata, ugak tiang kepada seluruh legasi Mahathir ni telah pun disiasat. Siapa dia? Daim.
Siapa Daim ni Is? Kalau korang tanya siapa Daim, budak-budak muda lah, yang tua saya faham lah. Tapi budak-budak muda yang tanya siapa Daim? Siapa Daim? Daim tu siapa? Pergi kaji. Daim tu siapa? Telah pun bukan ditangkap, disiasat kerana kes Pandora Papers. Kalau tiang ni tumbang tuan-tuan, mustahil dia tak bawa seorang dua bersama dengan dia. Dan itu kenapa Mahathir sangat takutkan Anwar. Ada yang kata, Is, kenapa tak kenakan Mahathir? Kenapa tak boleh tangkap Mahathir ni? Licik sangat ke dia? Itu saya kata tadi. Kadang-kadang, ya, dia licik. Kalau saya nak cerita tentang Mahathir ni, macam mana dia buat, macam mana dia gunakan orang kata kedudukan dia untuk mendapat segala apa yang dia ada sekarang ni, sangat licik tuan-tuan. Malah ada satu buku dia dedikasikan untuk nak melihat perkara tersebut. Dan kalau kita nak trace perkara itu kepada dia, agak sukar. Kerana dia ni sangat licik. Dia brilliant lah, saya kata. Dia seorang yang sangat brilliant. Dan dia pandai manipulasikan image sampai ke orang kagum dengan dia. Tapi dia tak nampak tangan kat belakang itu sakau. Namun begitu, dia lupa. Dalam pada dia bagi pada orang lain tu, yang lain tu belum tentu setia dengan dia. But saya percayalah, I have a belief, mungkin Allahualam, mungkin usia dia tak begitu panjang untuk dia nak melihat pendawaan terhadap dirinya sendiri. Mungkin juga usianya tak begitu panjang untuk nak melihat kejatuhan empire yang dia bangunkan selama puluhan tahun, yang mengkayakan hanya beberapa individu. Mungkin dia tak akan nampak semua itu. Namun begitu, itu akan berlaku. It's just a matter of when. Sama juga bila PN persoalkan saya itu. Is, kalau betul lah geng-geng PN ni bersalah, pergi dakwa lah, pergi dakwa. Saya kata sabar, dakwaan itu akan berlaku. It's just a matter of time. Just wait. Sekarang dah kena dakwa kan? Tiba-tiba bila dia kena dakwa, kerajaan ni kejam, kerajaan ni, kerajaan itu. Hari tu kau jaga cabar suruh dakwa. Ni dah dakwa dah. Kan? Dah dia dakwa dah. Terima kasih. Ada yang tanya pada saya itu kan, dia kata, Is, boleh kena ke Muhyiddin ni, Is? Muhyiddin Yassin boleh kena ke? Saya kata macam ni. Saya kata mudah je. Nak bahas perkara ini mudah, tuan-tuan. Buhari Equity Sdn Bhd memberi dana 200 juta kepada Bersatu. Dia bagi dana 200 juta kepada Bersatu sebagai derma. 200 juta masuk dalam akaun Bersatu sebagai derma. Soalan yang perlu dijawab ada dua saja kepada Buhari ni. Kepada Buhari Equity Sdn Bhd yang memberi 200 juta itu. Soalan pertama adalah, kalau tidak kerana Perdana Menteri, adakah kamu akan bagi 200 juta tersebut? Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, adakah terdapat janji-janji yang diberikan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sehingga kamu memberikan 200 juta tersebut? Dan tidak akan berlaku tangkapan dan dakwaan, melainkan SPRM confident dia ada saksi yang boleh mengatakan ya kepada dua-dua jawapan soalan tersebut. Dan Azlina mendedahkan hari ini, sekadar ini almost 90% pendakwaan SPRM berakhir dengan kemenangan. Almost, I think 80 something percent, almost 90% berakhir dengan kemenangan kepada SPRM. Kenapa? Nak membuktikan SPRM tara maksudnya teliti dalam nak menyiasat. Sebab itu ada seorang lagi sentral, satu watak yang sangat sentral belum didakwa, dan orang itu bukan Mahathir, berkaitan dengan Parti Bersatu, belum lagi didakwa. Dia dalam proses didakwa, tuan-tuan, dalam proses pendakwaan. Dan orang ini berkaitan dengan Muhyiddin Yassin sendiri dalam proses didakwa. Dan dia akan jadi sentral kepada semua kes-kes yang bukan setakat ini sedang didakwa, tetapi yang bakal didakwa juga. Sebab once dia jatuh, yang lain semua dia macam house of cards lah. Dia macam kita susun daun kad tu kan, kita susun buat rumah, tarik kat bawah, the rest akan collapse. Dia akan follow through. Isu dia, adakah PN bersedia untuk jatuh bersama dengan mereka? Adakah mereka yang berada di dalam syarikat-syarikat ini, yang mengambil projek-projek ini, termasuk PAS, bersedia untuk jatuh bersama dengan mereka ini? Baru-baru ini PAS dikatakan orang yang bagi rasuah di Marang itu akan didakwa.